Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Hari ini kita akan sambung pembelajaran kita dengan bab 5 bulatan. Bagi standard pembelajaran pada hari ini, kita akan belajar standard pembelajaran 5.1 iaitu sifat bulatan. Ada dua standard kandungan. Yang pertama, kita akan belajar mengenal bahagian bulatan dan menerangkan sifat-sifat bulatan, dan seterusnya standard 5.1.2 membina suatu bulatan dan bahagian bulatan berdasarkan syarat yang diberi. Kita tengok yang pertama, contoh-contoh objek yang berbentuk bulatan di sekeliling kita. Gambar rajah yang pertama kita ada jam dinding dan yang kedua kita ada shilling. Ini merupakan sebahagian contoh yang cikgu tunjukkan objek yang berbentuk bulatan. Kita masuk dulu standard 5.1.1 mengenal bahagian bulatan dan menerangkan sifat-sifat bulatan. Kita ada 9 bahagian bulatan. Asas yang pertama yang perlu kamu tahu adalah pusat bulatan. Apa itu pusat bulatan? Pusat bulatan adalah satu titik tetap yang berjarak sama dari semua titik pada lilitan bulatan. Maksudnya pusat bulatan ni titik yang tidak bergerak dan mesti berada di tengah-tengah bulatan. Yang kedua kita ada lilitan. Lilitan juga dikenali sebagai perimeter sebuah bulatan. Kenapa kita tak panggil lilitan ataupun sebagai perimeter? Kerana perimeter ni kita hanya gunakan untuk poligon sahaja. Tetapi sekiranya objek berbentuk bulatan, kita akan gunakan lilitan. Tapi lilitan sama dengan perimeter bagi bulatan. Yang seterusnya kita ada jejari. Apa itu jejari? Jejari adalah garis lurus dari pusat bulatan ke sebarang titik pada lilitan bulatan. Ini pusat ke lilitan. Kita panggil sebagai jejari. Next kita ada diameter. Diameter adalah garis lurus yang menyentuh lilitan dan melalui pusat bulatan. Maksudnya daripada lilitan ke lilitan, satu garis lurus melalui pusat. Kita panggil sebagai diameter. Next kita ada perentas. Perentas adalah garis lurus yang menyambung sebarang titik pada lilitan tanpa melalui pusat bulatan. Kita ada seterusnya lengkuk. Lengkuk adalah sebahagian daripada lilitan. Kita ada dua jenis lengkuk, lengkuk minor dan lengkuk major. Lengkuk minor pendek, lengkuk major besar. Semakin besar sudut, semakin besar lengkuk major. Semakin kecil sudut, semakin kecil lengkuk minor. Sektor. Sektor adalah rantau yang dibatasi oleh satu lengkuk dan dua jejari. Sama juga, sektor ada dua, sektor major dan sektor minor ditentukan oleh sudut pada pusat bulatan. Seterusnya kita ada tembereng. Tembereng adalah rantau yang dibatasi oleh satu lengkuk dan satu perentas. Kita ada dua jenis tembereng, tembereng minor dan juga tembereng major. Bagi tembereng, luas kita tidak kira mengikut sudut pada pusat bulatan. Tembereng ni lebih kita akan belajar dalam konsep matematik tambahan. Nanti kita akan kira tembereng. Untuk silibus tingkatan 2, kita akan belajar mengira lilitan, mencari jejari, mencari diameter, mencari panjang perentas, mencari panjang lengkuk dan mencari luas sektor sahaja. Kita tengok beberapa contoh soalan. Cikgu ada satu contoh soalan bulatan. Kita akan belajar
melabelkan. Okey, A, kalau kita tengok garis lurus menyentuh lilitan tanpa melalui pusat, jadi A ini kita panggil sebagai perentas. Okey, B, kita tengok garis lurus daripada lilitan ke lilitan melalui pusat. B adalah diameter. C, okey, daripada pusat ke lilitan kita panggil sebagai jejari. Kita tengok D, okey, garisan hitam mengelilingi bulatan, jadi kita panggil sebagai lilitan. Okey, E, kita tengok luas sektor. Okey, kawasan berlorek yang berbentuk pizza, jadi kita panggil sebagai luas sektor. Kalau kita tengok dia kecil, jadi kita boleh letak sebagai luas sektor. Minor. F, ini senang, sebahagian daripada lilitan, jadi kita panggil sebagai lengkuk, tapi dia pendek, lengkuk minor. Okey, O adalah di tengah, jadi O adalah pusat bulatan. Okey, so cikgu akan masuk dengan standard kandungan yang seterusnya, 5.1.2, membina suatu bulatan dan bahagian bulatan berdasarkan syarat yang diberi. Okey, cikgu ada satu video, cikgu akan terangkan melalui video tersebut. Okey, so sekarang ni untuk subtopik 5.12 dia membina. Jadi kalau membina kita memerlukan peralatan geometri lah, seperti pembaris, jangka lukis, jangka sudut dan sebagainya. Okey, kita tengok soalan yang pertama. Okey, cikgu pausekan dulu. Okey, soalan minta kita bina bulatan apabila diberi jejari 3 cm dan berpusat O. Okey, kita gariskan kata kunci. Yang pertama jejari 3 cm dan mesti pada perpusat O. Okey, langkah pertama mesti kita tandakan satu titik O. Tak kisahlah atas kertas ke atas sebuah bulatan, kita tandakan titik, label sebagai O. Okey, ini contoh kita letakkan titik. Okey, kita akan labelkan sebagai O sebagai pusat bulatan. Okey, langkah yang kedua, okey, kita ambil jangka lukis dan kita ukur bukaan 3 cm dengan menggunakan pembaris. Ini jangka lukis kita. Okey, kita ambil pembaris, kita ukur jarak panjang 3 cm. Okey, itu langkah yang kedua. Dan langkah yang ketiga, kita letakkan hujung tajam jangka lukis pada titik O pada pusat bulatan dan lukis sebuah bulatan berjejari 3 cm. Okay, ini pusat bulatan kita, ini jangka lukis bukaan 3 cm dan kita buat satu bulatan mengelilingi. Maksudnya kita lukislah. Kamu abaikan grafik ni lambat. Nanti bila kita dia akan jadi bentuk circle. Boleh. Okey, itu yang pertama. Okey, kita tengok yang seterusnya. Okey, inilah hasil bulatan berpusat O berjejari 3 cm. Okey, so cikgu harap kamu jelas dengan penerangan bentuk yang pertama. Okey, kita akan lihat contoh yang seterusnya. Okey, bina diameter yang melalui titik Q bagi setiap bulatan berpusat di O. Okey, kita ada satu bulatan, pusat bulatan O dan Q ini adalah satu titik. Jadi kita nak bina diameter. Ingat balik konsep diameter. Okey, satu garis lurus yang menyentuh dua lilitan melalui titik Q. Jadi lukis sahaja garis lurus. Okey, pastikan garis lurus ni menyentuh lilitan dan melalui pusat bulatan. Okey, itu yang kedua. Okey, kita tengok yang seterusnya. Okey, bina diameter yang melalui titik Q bagi setiap bulatan berpusat di O. Okey, sama sahaja.
kita ada pusat bulatan dan titik Q, kita nak bina diameter. Jadi, kita buat satu garis lurus melalui pusat bulatan ke lilitan. Okey. Cikgu harap kamu jelas dengan contoh yang seterusnya. Okey. Okey, kita tengok contoh seterusnya. Okey, kita nak belajar membina perentas sebuah bulatan dengan jejari dan panjang perentas seperti berikut. Okey, kita nak bina bulatan berjejari 3 cm, panjang perentas 4 cm. Okey, bulatan berjejari 3 cm ni kita dah buat tadi. Okey, so sekarang ni kita nak buat perentas sahaja. Okey, langkah pertama, kita buka jangka lukis pada pembaris dan ukur selebar 4 cm. Okey, ukur lebar 4 cm. Okey, next. Okey, kita letakkan hujung tajam jangka lukis pada satu titik di lilitan dengan label P. Okey, ini bulatan berjejari 3 cm. Okey, kemudian pada lilitan ini, kita boleh labelkan mana-mana titik. Letakkan mana-mana titik pada lilitan dan label sebagai P. Okey, katakan cikgu letak sini sebagai P. Kemudian, kita potong lilitan. Pastikan potong lilitan. Nanti kita akan dapat perentas. Mudah saja. Okey. Ini contoh lukis lengkuk yang memotong lilitan dan labelkan sebagai titik A. Ini kita titik P tadi. Bila kita potong di sini. Okey. Di sini kita labelkan sebagai titik E. Jadi kemudian kita akan gariskan P kepada E. Jadi kita telah membina perentas 4 cm. Okey, kita bagi nama perentas PA. Kalau kamu letak B, kita namakan sebagai perentas PB. Okey, jelas? Okey, jadi cikgu harap kamu tak ada masalah untuk subtopik 5.1.1 dan 5.1.2. Okey, jadi sebentar lagi cikgu akan upload beberapa tugasan dan kuis yang perlu kamu jawab. Okey, kita jumpa lagi untuk kelas yang akan datang. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.